So kemahiran ni kalau anda dapat pada analisa data bagi tujuan deskriptif dan sedikit inferential kalau sempat. Baik, kita mulakan biasanya mengikut ulama-ulama punya pandangan. Kita akan mula pergi pada analyze dan pergi kepada deskriptif dan pergi kepada data yang bukan numerical dulu. Formula dia, bila buat analisis data, mulakan daripada skala yang biasa-biasa, iaitu nominal dan juga ordinal. So saya pergi kepada analyze, deskriptif dan juga frequencies. Ini langkah pertama. Okay, kita dah nak mula analisis ya. So yang tadi kalau ada yang tertinggal, hilang, sintaksnya tiba-tiba tak boleh save, jangan risau sebab saya dah save kan dekat dalam Google document. So kat sini anda pergi kepada descriptive statistics dan frekuensi, tekan, maka dia akan keluar variables untuk kita lihat frekuensi. Biasanya kaedah ini adalah untuk data yang saya kata apa tadi? Data nominal dan juga ordinal. Maka tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk memasukkan perkara berikutlah, iaitu gambar yang berbentuk bulat-bulat 3 kluster tu tadi ataupun yang berbentuk seperti tingkat-tingkat ini. Ini adalah data ordinal dan juga nominal. Faham ya? Kemudian jangan malu dan segan untuk menekan butang paste. Sebab paste ini akan menghasilkan sintaks yang memudahkan anda untuk highlight dan juga mengambil kira request output yang kamu sukai. Ini contoh. Kamu boleh dapat male dengan female, race. Kamu boleh dapat pula IAQ berapa, entertainment berapa, space, comfort dan lain-lain. Nampak ya? Keluar tak? Jadi selepas kamu tekan run, dia akan ada dah sekarang ni 3 benda dalam SPSS. Pertama, kamu boleh nampak dia kata statistic viewer. Viewer ni maknanya pandai, output. Yang kedua baru kita belajar tadi, yang itu kita letak sebagai toyol, dinamakan sebagai pandai. Dan last sekali adalah data yang asal dinamakan sebagai data editor ataupun data set lah. Jelas. Bila dalam SPSS ni dia ada 3 file tau. Bila awak buka file tadi, file yang ada data dengan data view, inilah namanya data editor. Faham? Bila kamu tekan paste tadi, dia hasilkan syntax. Namanya syntax editor. Bila kamu highlight dan kamu tekan butang run, maka dia come out dengan output. Ini panggil output. Output dia apa nama? Yang ni lah. Output, nampak? Output statistic viewer. Faham? Itu saya kata dia ada 3 file. Bila kamu run data, dia akan ada 3 file. Faham tak ini? Tak faham juga? Okey, tak faham. Saya cuba buat sama-sama dengan you all. Sekarang ni cuba kita buat lagi sekali. You tutup semua benda. You tutup semua benda dan you tinggalkan hanyalah yang dipanggil sebagai data saja. Okey? Boleh? Sekejap Sekejap. Ulang balik semula ya. Okey, saya ulang balik. Ini data kamu. Sekarang ni kita nak buat ujian deskriptif ataupun kita nak menganalisis data, menghasilkan output bagi data-data yang dalam bentuk frekuensi dan juga percentage. Frekuensi dan percentage ni adalah data-data kategori, data-data nominal dan ordinal. Faham ya? So cara paling senang, anda pergi kepada analyze, kita dah nak mula analisis deskriptif dan juga frekuensi. Analyze, deskriptif dan frekuensi. Analyze, deskriptif, frekuensi ni saya tekan butang reset dulu. Saya tekan reset. Reset. Okay. So saya masukkan 2 yang utama, iaitu gender dan juga race. Ini adalah data demografik, betul? Dan saya tekan butang paste. Boleh? Nampak tak? Gender dan juga race saya masukkan, kemudian saya tekan butang paste. Boleh? Okey, bila saya tekan butang paste, dia akan hasilkan syntax. Betul tak? Yang kita baca tadi lah. So dia akan tulis frekuensi variable x1, x2. Betul? Dan saya nak hasilkan output, saya perlu highlight dan saya tekan butang play button ni ataupun run selection dan dia akan menghasilkan satu pop-up window yang baru, namanya adalah output 4. Di mana output 4 ni dia ada gender dan juga race. Betul tak? Persoalan dia, mana lagi yang lain-lain? Contohnya, saya nak tahu apakah percentage orang yang mengatakan very low, very high dan sebagainya bagi setiap satu variable. So saya boleh edit tak? Jawapan dia boleh. Anda hanya perlu menekan butang A1. Contoh tengok apa yang saya akan buat. Ni kan X2 kan. Saya boleh tekan A1, A2, A3, A4 dan juga A5. Dengan menukarkan sahaja coding seperti itu dan tekan butang Ctrl R, maka saya akan boleh menghasilkan output yang seperti mana saya mahukan. Hanya dengan memanipulasi nama-nama variable yang berkenaan.
Mudah ke susah? Mudah kan? Nampak tak? Jangan kamu rasa terkejut pula. Kenapa jadi macam itu? Tak, dia senang je lah sebab anda dah bagi tahu tadi X1 dan X2. So A1, A2, A3, A4 ni adalah yang saya tambah lagi. Sekejap saya nak try contoh. Kalau saya tak tekan spacebar, adakah dia error ataupun tidak? Highlight, Ctrl R. Jawapan dia di error. So anda kena space. Ya betul. Spacing itu adalah satu pendidikan kepada komputer yang tidak cerdik ini sangat pun semua benda ya. Okey, dah sudah ya? Ya, highlight dan tekan Ctrl R. Ini adalah untuk kita melihat demografi. Okey, biasanya saya akan buat begini tau. Yang ini saya akan kira begini Contoh saya akan tulis IV descriptive. So bila kata IV descriptive, maka dia adalah dalam kurungan demo. Demo ni maksudnya demografi. Okey, so saya akan copy benda yang sama. Tapi kali ini saya akan buat dia supaya A1 sampai A5 sahaja. Di mana ini bukan pasal demografi, tapi yang ini pasal environment. Contohlah. Yang ini adalah IV environment. Nampak tak? So itu cara sistematik lah. Okay, kemudian saya copy lagi dan saya letak yang ketiga. Yang ketiga saya akan letak sebagai apa? DV stress. Okay, DV stress ni saya akan tulis sebagai B. Kemudian followed through lah. B dan juga B. Okay, faham? Ini macam programming lah. Kalau kamu tak suka, jangan risau. Kamu buat manual. Kamu buat manual iaitu pergi kepada analyze, descriptive, frequency. Tadi kan saya buat X1, X2 kan? Kamu nak buat untuk berapa tadi? A1 sampai A5. Ambil ni A1 sampailah A5. Kemudian jangan tekan paste contoh. Tak nak. Anda tekan OK. Dia akan menghasilkan output. Benda yang sama. Cuma beza dia, kalau kamu nak hasilkan lagi sekali sebab data kamu dah, ni kan 40 data kan. Katakan kawan kamu collect lagi 40 data. So kamu kena pergi balik lah. Analyze, descriptive, frequency. Kemudian kamu pergi balik. Kalau yang asal bila buka komputer kan, esoknya lah macam kata 40 data, kena pergilah balik. Mana A1, ambil A1 ni, sampailah A5. Buat balik semula. Reanalyze balik data ni. Ya, dia akan baru bagi dekat belah bawah tu kan, datanya daripada 40, dia jadi 41 ID dia kan. Dia akan jadi sampai 80. Jadi benda ni sebenarnya menyusahkan. Sebaliknya, jika anda ada syntax, katakanlah ada 1000 pun data baru masuk, selepas ID 41 tu ada 1000 data yang baru, maka anda hanya perlu tekan Ctrl A for example, contohlah. Anda boleh rerun balik semuanya sekaligus. Dan semua analisis itu dikeluarkan secara automatik. Ya, jadi that's why saya kata, puan jangan simpan output ni. Kadang-kadang student dia simpan yang ni. Ni output tak payah simpan. Kalau awak perasan tengok saya tekan no. Kadang-kadang saya tekan no tu student jerit. Sebab dia takut hilang. Bagi saya hilang pergi jahanam lah. Alamak, tak boleh mencarut sebab tengah rekod. So, bila dia hilang biarkan dia. Kerana yang paling penting adalah syntax. Sebab syntax ni yang menentukan flow, you punya workflow. Mula-mula you buat apa? Mula-mula you buat apa? Mula-mula you buat apa? Macam itulah. Contohnya yang pertama ni, apa yang kita buat sebenarnya yang saya tunjuk sekarang daripada pukul 3.30 ni tadi, kita buat descriptive. Kita buat descriptive statistics. Sebab yang tadi mula-mula tadi daripada lepas kita solat tengah hari, kita bincang macam mana nak buat manipulation. So manipulation dah selesai, sekarang ni kita nak fokus kepada statistics. So statistics kita terlibat adalah frequency variable dan juga frekuensi untuk variable lain lah, iaitu A1, A2, A3, A4, A5. Yang ini saya kena buang lah. Sebab yang penting sebenarnya adalah demografi, kemudian IV, kemudian DV. Itu dia punya flow. Nampak tak? IV, DV dengan flow. Okey, dah siap, maka saya akan, yang macam saya tulis sama dengan, yang saya slash. Ini sebenarnya tak ada apa-apa makna pun dalam analisis ni. Dia hanyalah menunjukkan apa? Senggat-senggatan. Nak asingkan daripada yang atas dengan bawah. Macam tu je. Okey, so now, mari kita pergi kepada objektif yang seterusnya. Apa objektif yang seterusnya? Objektif yang seterusnya apa? Objektif yang seterusnya, kita nak belajar tentang
Descriptive statistics. Okey, kita nak belajar sekarang ni tentang nak tengok normality. Ingat, tadi kan kita dah belajar normality kan? Normality, macam mana nak buat normality? Normality, cara dia sama juga dengan yang tadi, namanya analyze, descriptive. Pergi pada analyze, descriptive, tapi beza dia bukan frekuensi. Tetapi anda pergi kepada perkataan explore. Okay, analyze, descriptive, explore. Dah sudah? Analyze, descriptive, explore. Dekat sini, kamu akan ada beberapa DV. Yang pertama, DV dia adalah A total. Yang kedua, DV dia adalah B total final. Anda ada tak semua benda-benda ni? A total ada? B total final ada? Ada. Tak apa, mana yang tak ada tu nanti anda copy je saya punya syntax, anda run je. Nampak tak? Itu kelebihan syntax. Mana yang tertinggal saya punya flow pun, dia boleh run je syntax, dia akan ada seperti yang mana saya ada. Macam tu. Okay? So, anda masukkan A total. A adalah markah environment. Masukkan B total final. Markah setelah edit. Markah apa? Markah stress. Markah stress yang telah diedit. Betul kan? Stress. Jadi dekat sini kamu dah tekan A total dengan B total. Kemudian kamu tekan butang plots. Kamu ambil histogram dan normality plot with test. Dah, kamu tekan continue. Dan kamu boleh tekan butang paste. Ataupun OK lah. Okay, saya tekan butang paste. Bila saya kata kamu boleh tekan butang paste ataupun OK, maknanya terpulang pada kamu tau. Kalau kamu rasa kamu tak nak tekan butang paste sebab kamu rasa semak dengan sintaks ni, maka abaikan. Sebab last kali memang saya bagi pun sintaks ni. OK, ini contoh. Saya akan highlight dan saya tekan Ctrl R, maka saya akan dapati inilah output saya. So yang pertama saya nak tengok apa? Statistics. Saya akan based on the skew. Skew apa? Skew apa? Skewness. Ni skewness. Ingat lagi skewness yang kita belajar tadi dalam Jamovi? Kalikan dengan 2 mesti lebih besar daripada statistical value. Betul? Yang ini 0.3 kali 2 berapa dapat? 0.6. Lebih besar tak daripada Muhammad ni? Kelas. Maka data ini adalah pandai, normal. Kemudian yang ini 0.3 tak kali 2 lagi dah lebih besar. Jadi normal tak? Pandai. Ini adalah contoh data bagi kita tengok Kolmogorov dengan Shapiro. Nampak tak? SIG 0.9 normal tak? Sebab lebih besar daripada 0.05. Maka data ini normal. Okey, B total final normal tak? Lebih daripada 0.05 normal. Jadi anda perlu rasa alhamdulillah. Sebab bila data normal, kita boleh pakai data apa? Kita boleh pakai parametrik. Bila data normal, apa MCT kita? Mean. Bila data normal, apa measurement of dispersion kita? Standard deviation. CCM piawai. Jadi senang. Faham? Sebab kalau nak gunakan SPSS untuk tengok dia punya median dan juga IQR, boleh. Tapi anda akan sedikit sukar lah. Okey. Kat sini dah keluar dah table ni. Double click, anda boleh request apa yang dipanggil sebagai normal curve. Ni normal curve. Nampak? Nampak tak? Dia bentuk seperti bell shape. Terhasil ke tidak? Itulah terhasilnya dia. Okay, ini panggil steam and leaf tadi. Steam and leaf ni cara nak tengok dia, anda perlu telingkan kepala. Macam mana? Macam mana nak keluarkan graf? Kamu kena double click. Bila kamu double click kepada histogram ini, dia akan pop up dipanggil sebagai chart editor. Betul? Pada chart editor tu, kamu kena tekan butang yang gambar apa nama ni dipanggil sebagai show distribution curve. Okey, lepas kamu tekan show distribution curve, maka dia akan keluar seperti gambar yang saya tunjuk. Kamu tutup dan biarkan dia akan keluar lah. Inilah kita punya distribution curve. Cantik tak distribution curve ni? Nampak okey. Ya? Boleh tak? Dapat tak? Perempuan dia yang dikasihi Allah SWT sekalian. So, kita pergi kepada yang sedikit lagi ya. Saya habiskan yang ni je dulu. Steam and leaf. Steam and leaf ni maknanya apa? Steam apa dia? Steam macam tangkai dan daun. Cara nak tengok dia, anda akan telingkan kepala. Telingkan kepala 90 degree. 90 degree, tengok dalam bentuk bell shape. So, kalau dia bentuk bell shape, maka dia adalah normal lah. So, kalau anda ada laptop ni, anda tegakkan laptop, dia bentuk tak bell shape. Kalau dia bentuk bell shape, maka data ni normal. Okey, di trended QQ plot. Data ini dikira normal apabila dot-dot ini berada pada satu line yang sama.
Macam ni kan dia macam nak sama lah. Dia tak bertempiaran sangat. Maka data ini boleh dikonsider sebagai normal. Okey, untuk detrended normal QQ plot, data kamu mesti berada di dalam julat tambah tolak 0.3. Saya ulang, tambah tolak 0.3. Ni 0.2, 0.3 tak nampak. Jadi dia baguslah. Cuma kat atas ni dia ada sedikit lah beberapa data yang ada agak keceperan sikit. Maknanya dia terlebih. Dia terlebih daripada kawan-kawan yang lain. Tapi still acceptable lah kan. Sebab tak banyak. Kemudian kalau anda tengok box plot pun sama. Dia di dalam keadaan yang terkawal. Maknanya ada data yang kebanyakannya di tengah-tengah. Ada ekstrim sikit di kanan dan kiri dan lain-lain. Okey, kalau kita tengok B total final. Data ini pun menunjukkan contoh data yang bertaburan normal. Dan di trended QQ plot, nampak? Dia berada di dalam julat tambah tolak 0.3. Kecuali ada satu data atau beberapa data lah yang ada keceper sikit. Nampak ni? Dia keceper kan sikit. Tapi still acceptable. So, itulah yang dipanggil sebagai kaedah grafik. Kaedah statistik tadi skewness dengan kurtosis, Kolmogorov dengan Shapiro. Khalas. Dan ini adalah kaedah grafik. Kita akan tengok yang paling utama histogram lah. Yang kedua adalah yang dipanggil sebagai detrended normal, lepas tu Steeman leaf, itu semua tambahan. Anda tengok histogram pun sebenarnya anda dah tahu dah. Data ni normal tak normal, macam ni. Tengok je, dah boleh bayang dah. Data ini menunjukkan ciri-ciri kenormalan taburannya. Bila kata taburan itu normal, maknanya taburan itu taburan yang logik. Dia akan berada di dalam satu kepompong, semua orang berada dalam that composite. Ada orang yang ekstrim sikit, ada orang yang ekstrim bawah sikit. Sama macam populasi manusia lah. Semua orang adalah macam gini. Tapi kita ada orang yang sangat ekstrim, kita ada orang yang sangat ekstrim rendah. Macam itulah. Itu dipanggil sebagai taburan data. Setelah selesai, maka anda boleh save anda punya output dan uruskan yang lain.